Spend dekat Audi Q5. Time tu boy guna semua duit tunang. Habis boy start dari kosong balik. Tinggal 1 bulan nak kahwin. Maksud mengenal diri tu ni untuk Aiman juga. Mengenal diri bagi aku, sebelum ni kita bujang kan, kita boleh ada nak buat apa-apa lah untuk diri kita sendiri, nak buat itu ini bebas. Biasa orang pergi merisik rumah family kan, bawa family kan. Aku pergi solo seorang. Okay guys, so sekarang ni Fatih bersama Boira. Oh, buat apa tu? Sedih kan? Cipu-cipu. Bila bercerita macam ni sedih kan? Bukan. Ini nyanyi nak muntah. Okay boy, sekarang Fatih baru je lepas bertunang. Alhamdulillah Tin. Alhamdulillah. So tak lama lagi nak jadi bini orang dah. Yo, lama lagi tu. Tak lama dah. Oh, tak lama dah. Bulan berapa? Adalah. Mana bagi tahu? Kau member budak lewat tu? Tak boleh. Okay, so Fatih nak tanya boy sebab boy pun pernah bertunang. So, soalan saya, kenapa boy? Oh tak, dia punya lens dia kecil. Alah. Dah je. 13 Pro Max 1 GB kan dia. Oh okey. Sabar lah. Sabarlah. Nanti kita ada sikit lah lainnya. So, boy pun pernah bertunang sebelum ni kan? Pernah? Pernah ha? Oh, you tak tahu. Yang gini-gini tu. Yo! Rumah tu, pakai je pink-pink tu. Mana? Tunang rupanya aku. Tak expect pula aku tunang. Boy. Meanwhile. So, apa dugaan-dugaan yang boy pernah lalui dulu? Agak. Boleh lah boy ni Okay, apa dugaan boy pernah lalui? Oh banyak dulu? Contoh. So. Macam yang Fatin tahu kan, bila kita tunang ni dugaan dia banyak. Ni kita cerita pasal time tunang lah tunang. Bukan boy masukkan apa pun. Time tunang ramai gila perempuan ni boy. Oh kau lagi ke? Oh. Tak. Boleh Nisa je nak kamu boy. Boleh sikit. Banyak. Time tu ramai gila yang beratur. Tapi kita bercakap serius tak ada gurau. Tapi time dugaan tunang tu memang berat sebab tu orang tua kata kan kalau tunang ni jangan lama-lama. Bila kita dah cukup kenal hati budi dia kenal perangai dia, terus kahwin nikah terus. Memanglah tunang ni orang kata bagus kan, tapi tak boleh agak sebab time ni lah syaitan dia kuat mengasut. Bila kita rasa partner kau ni tak sesuai lah dengan kau ni, tak boleh dijadikan suami, perangai dia macam ni, tapi bila kau terdetik benda tu kau kena ingat, itulah dugaan tunang. Mostly ramai orang gagal dalam Malaysia ni. Boy tengok yang ramai gila yang gagal dalam pertunangan. Dia putus lah, curang lah, apalah sebab dorang gagal dalam bisikan syaitan. Kalau macam boy dulu, dia punya ujian dia bukan dari segi perempuan ke apa, ujian dia dari segi duit. Time tu kita orang nak kahwin bulan 12, lepas tu tiba-tiba boy dah cukup dah simpanan saving. Tapi Audi Q5 boy rosak gearbox. 25,000 boy spend dekat Audi Q5. Time tu boy guna semua duit tunang. Habis boy start dari kosong balik. Tinggal 1 bulan nak kahwin. Tapi alhamdulillah tak tahu from something now tiba-tiba boy banyak sponsor, banyak ni tiba-tiba last cukup duit untuk buat majlis. Sebab boy buat majlis satu je. Jadi boy yang memang tanggung semua walaupun orang kata itu tempat perempuan, tapi bila satu ni boy cakapkan Nisa tak apalah. Biar boy yang semua support. Jadi untuk Fatin boy ucapkan tahniah lah. Semoga selamatlah dalam ujian pertunangan. Sebab orang kata kita pertunangan ni kita tak payah nak ni sangat heboh apa sangat apa semua. Sebab bila Allahualam bila tak jadi kita malu. Sebab tu kita relax. Sebab bila tempoh pertunangan ni kita saling mengenal each other. Macam Fatin dengan Aiman boy tak tahulah dah kenal lama ke sebelum ni apa kan. So semoga selamat menjalanilah ujian pertunangan. Ingat apa-apa yang terjadi tu itu semua ujian. Pegang je prinsip Aiman ke Fatin ke, kalau ada macam rasa macam aku tak suka lah partner aku ni, tiba-tiba aku rasa dia ni pengotor ke apa ke, tiba-tiba itu semua bisikan syaitan. Ingat je dah, tak ada ni dia memang bila pertunangan time tu lah semua nak datang. Time tu lah per ex dia datang lah, contoh lah tiba-tiba ex Fatin datang lah, time tu lah boy tak cakap nipu ni memang banyak lah jadi. So apa-apa pun tahniah. Thank you boy. So Fatin harap Aiman pun dengar benda ni. Nasihat pada boy. Boy ni senior kita. Tak agak. So boy tunang berapa lama dengan Nisa dulu? Kejap je. Boy tunang bulan 9, boy kahwin bulan 12. 3 bulan je. Gila lah time tu nak push duit lagi 3 bulan je. 3 bulan dah lah boy baru tahu boy nak kahwin sebenarnya. Boy kan kahwin mengejut. Kahwin. Kahwin.
apa-apa. Okay, thank you boys. Terima kasih. Kita pergi ke next pula. Let's go. So sekarang kita ada Datuk pula. So Datuk adalah abang saya. Dekat sini semua abang saya. Semua Datuk ni lebih kata berpengalaman lah. Wah, pengalaman Datuk tunang berapa lama dengan Jo? Kami tunang sekejap saja. Bulan berapa? Boy tunang dulu ke Datuk tunang dulu? Boy dulu. Boy dulu. Okay, Datuk Bulan tunang. berapa ya? Ya Allah. Tadi tunang bulan 9. So Datuk bulan 10. 11. Gitu lah lebih kurang. Kata nikah bulan 3. So basically ujian bertunang ni wujud. Ni apa aku pesan kepada Isha, Fira gitu lah. Ujian bertunang ni bagi aku kita mengenal diri lah. Ya, mungkin netizen pernah dengar ayat aku ni lah. Mumpung aku pernah ayat asal. Aku ayat random gitu lah. Mungkin mu dengar-dengar gitu. So ujian bertunang ni bagi aku dia mengenal diri sendiri. Betul dari segi kewangan pun ada ujian, dari segi orang luar pun ada. Tapi alhamdulillah kita orang tak ada, cuma netizen lah time tu. Kecaman-kecaman tu biasa lah. Kita orang tak tepi buat pekatkan telinga saja. Maksud mengenal diri tu ni untuk Aiman juga. Mengenal diri bagi aku, Sebelum ni kita bujang kan, kita boleh ada nak buat apa-apa lah untuk diri kita sendiri, nak buat itu ini bebas. Tapi once kita dah jadi tunang orang, kita akan kenal, oh diri aku gini sebenarnya ni. Bila kita duduk dengan partner kita tu, kita kenal macam mana perangai kita, sifat kita, nak marah, nak sabar, nak buat tu tak boleh, nak buat ini tak boleh. Lepas tu duit simpanan kita, oh tak boleh, aku kena jaga ekonomi aku untuk next step. Okay, untuk halalkan dia. And macam mana kerenah perempuan ni, kita nak buat bini ni, macam mana kerenah dia, kita kena sabar, kita kena banyak main sabar diri kita gitu lah. Lepas tu sifat amarah kena jaga, sebab syaitan kan janji dah kan, dia tak boleh tengok anak cucu Adam kahwin. Dia akan buat macam mana sekalipun untuk break the rope. So atas diri kita lah, macam mana kita nak fight benda tu. Bila kita anggap gitu, automatik kita akan ingat, kita akan muhasabah, tak boleh, aku tak boleh ikut sangat nafsu aku ni, aku ikut sangat perasaan aku ni. Ni ujian, kena relax, kena sabar. That's why kalau macam setengah orang part nak buat, nak pergi si borang, nak pergi buat tu, nak buat apa ni, boleh jadi gaduh. Borang pun boleh jadi gaduh. So kita kena slow talk, buat together, banyakkan sabar, everything akan semula insyaAllah. Gitu. Sebab kalau macam kita tunang, lepas tu kita ada masalah dengan family pihak lelaki, ada pihak tunang kita ada family dengan pihak perempuan. How about kita macam mana kita nak fitkan benda tu balik? Okay, bagi aku tak boleh cakap lebih, takut salah kan, sebab aku tak hadapi benda tu. Bagi aku, sebab aku pernah dengar juga okay gini tau, family mertua lah, bakal family mertua, masalah apa semua. Seandainya kita dapat gitu, kita jangan down, kita jangan benci family mertua tu. Once kita benci, saya tepuk tangan lah, sebab dia berjaya dah hasut minda kita untuk kita benci, kita tak suka. So nak tak nak kita dengar benda tu, tak apa, aku tahu aku boleh hadap benda ni. Kita pergi jumpa family dia, slow talk, molek, bincang elok-elok. Sebab key segala benda adalah communication. That's why ayat klise dia, communication is the key. Tapi betul, communication ni power. So kalau ada masalah ke apa, kita kena hadap. Kita jangan lari, kita pergi bincang apa semua, tolerate. Macam mana harga gini-gini, mas kahwin ke, hantaran ke, saya tak mampu lagi ni cik, boleh tak ini gini-gini. Bincang lah. InsyaAllah orang tua ni dia nak all the best je untuk anak dia. Dia bukan nak sangat duit banyak-banyak. Dia nak orang yang boleh jaga anak dia. Selama mana dia jaga sampai anak dia besar, tu juga dia cari untuk pasangan anak dia. So kalau kita menunjukkan kita ni contoh yang baik, kita boleh guide anak dia, boleh handle situation, dia okey lah. So kalau apa-apa pun semua kena bincang je lah. Betul-betul, bincang. Jangan pendam. Contoh mu pendam ada masalah ni, mu tak share dengan tunang mu. Tak boleh lah. Dia tak tahu isi hati orang jantan ni, dia tak tahu. Dia tak perhatian tu. Kita kena share lah. Share bagi dia perhatian, explain molek, jangan sama-sama naikkan suara, naik tangan, marah-marah jangan. Marah ni sifat syaitan, dia makin bakar. So kita kena relax in every situation. InsyaAllah lah boleh benda tu. Mudah lah urusan insyaAllah. InsyaAllah. So thank you Datuk. Thank you. Tu panjang Datuk ceramah kita lah ni. Sorry lah, aku boleh bagi tahu sekadar muka depan sahaja. Nak elaborate sangat-sangat aku tak pandai. Sebab duga orang lain betul tak? Betul. So Datuk tak pernah diuji dengan family bermasalah ke ni. So insyaAllah saya harap saya pun tak ada di situasi itu. InsyaAllah tak ada lah. Thank you Datuk. So kita pergi ke orang lain. Thank you. Let's go. Okay, so sekarang kita ada Syarul Nizam. Ya, saya dekat sini. Assalamualaikum. Salam. So Syarul, mu pernah tunai ke? Tunai. Betul dah orang yang mau ambil untuk tanya soalan ni dalam Ya ke? Sangat-sangat betul. Tak yakin tengok muka Sangat-sangat mu. betul. Okay, mu pernah tunai tak? Sebab sorry deh. Apa? Aku gentleman. Oi. Aku tak tunai, aku tu masuk minta kahwin. Oi.
Yang ni kita nak. Aku lain daripada lain sikit Kenapa? Sorry. Biasa orang pergi merisik rumah family kan, bawa family kan. Aku pergi solo seorang. Wow. Pergi minta anak dara orang seorang. Weh. Tapi setuju tak kena reject. Yang penting setuju tak kena reject. Elok je anak seorang sekarang. Aku sabut lah ke Syarul ni. Okay Syarul, so kalau mu tak pernah kena dugaan tunang kan, so preparation nak ke kahwin tu mestilah ada dugaan dia, betul tak? So apa dugaanmu masa mu lalui itu? Dia betul lah orang cakap rezeki masing-masing. Kalau aku rezeki aku dipermudahkan kahwin. Macam aku cakap aku pergi minta seorang-seorang kan. Aku pergi tanya. Aku dengan Anis ni tak pernah Kenalan. couple ke apa tak. Kita orang kenal daripada kecil lagi. Sekolah rendah sekali apa semua. Tapi kita orang ni musuh. Itu orang cakap jangan benci sangat. Betul, Kita orang tak ada apa perasaan, cuma kenapa Syarul suka kacau dia. Kalau Syarul kacau perempuan lain, tak ada report disiplin mak bapak. Kan? Dia tak. Dia akan balas balik. Sampai kacau bukan biasa-biasa tau. Tarik tudung, lari satu sekolah. Dia tu cabut dah tudung. Allah lah. Balik satu sekolah. Sampai sekolah menengah Syarul berhenti sekolah. Kat situlah kita lost contact apa semua. Kenal balik dalam Syarul dah dalam AI. Kenal balik jumpa dia cakap nak buat masuk grup reunion sekolah. Dia minta number lah. Ini hingga nak cara. Dia tapi betul dia masukkan nak grup. Tapi aku keluar, aku tak suka ramai. Aku keluar. Sorry lah. Syarul select. Tak select, cuma dia bising hari-hari. Dia hari-hari. Hari-hari dia bising. Dia spam chat lah. Jadi terus aku tak apa, aku terus sebab masa tu aku dah rasa bosan sangat dengan bukan. Salah. Aku dah puas enjoy kan. Dah puas enjoy. Aku tak fikir lah nak tolong ada kat sini saksi. Long. Aku ayat Long. Test dengan dia tu. Test dia memang dia minat yang kecil-kecil je. Yang kecil-kecil je. Yang kecil-kecil je sebab dia senang jaga. Tapi height tak. Hai mantan. Oish. Ex-mu tu. Kalau ex aku bila aku nak kahwin aku fikir macam untuk apa lagi aku cari benda ni, tapi aku nak hidup tu asyik sabutkan kepala otak aku support kerja. Aku lebih prefer cari untuk hidup semati. Aku tak select upah. Untuk hidup semati aku tak select upah. Aku janji dia faham aku. Faham kerja aku. So berapa lama mu nak ke kahwin tu? Tak ada berapa lama terus. Aku masuk minta hari tu mak bapak Anis bagi tarikh terus. Bagi tarikh. Suruh kahwin terus. And lagi pemudahkan. Kenapa aku cakap lagi pemudahkan? Di tahun 2020 ada lagi family jenis yang macam aku nak cakap ni. Sebab di zaman 2020 orang dah macam jual anak. Betul tak? Hamas kahwin dia. Sorry lah. Tapi betul tak? Tapi tak semualah macam tapi tak semua. Tapi masa tu dah viral ramai lah benda keluar kan. And masa tu aku jumpa family. Aku tanya nak apa, nak majlis, nak berapa, hantaran berapa kan. Dia cakap, Ani cakap macam ni. Mak dia lah cakap ni, tak nak apa-apa, nak yang sah. Tak nak hantaran majlis, makan-makan, tak ada. Nak akad nikah janji sah. Lepas tu cakap lah, ini Syarul sendiri lah cakap, mana boleh nanti apa family mak saudara apa cakap kan. Kahwin macam tu. Sekarang ni anak siapa nak kahwin dia bagi. Betul-betul lah kahwin macam tu. Long ada saksi long yang pergi majlis, bukan majlis lah, yang hari akad nikah, tarikh akad nikah. So just angkat nikah dan akad nikah and Syarul stay buat juga makan-makan selepas tu untuk family je lah. Tak boleh juga kita nak betul tu angkat nikah atau angkat nikah macam tu. Sebab apa kata juga jadi fitnah. Betul. Buat juga. Bukannya tak ada duit masa tu, Syarul ada duit tapi family dia yang tak nak. Taklah, memudahkan usaha. Dia memudahkan. Itu yang cakap Syarul rezeki memudahkan kahwin. Untung Anis dapat lelaki macam ni. Tapi tak apalah. So Syarul pun tak pernah bertunang. Time tu kahwin je. So itu je lah pengalaman Syarul kan. Itu je. Syarul hanya kongsi pengalaman je lah. Tak ada pengalaman tunang, pengalaman dalam masa untuk nak kahwin tu je. Alright, so thank you Syarul. So kita pergi ke peserta yang seterusnya. Let's go. Ada lagi. Okay guys, so kita ada second last, iaitu sulung. So sulung dengan Tia ikat berapa lama? Ikat berapa lama? Lu rasa lu ikat dalam
6 bulan macam tu. 6 bulan macam tu. So apakah dugaan sulung waktu itu? Dugaan sulung. Okey, long cerita sikit Ya, cerita lah. Masa long betul-betul nak dekat Tia tu, long tak ada duit saya sebenarnya. Long masuk Malaysia pun untuk Malaysia tu lepas lagi lah. Tapi untuk nak tunang tu long tak ada lagi sebenarnya. Tapi long buat benda tu semua sebab kita betul-betul nak dekat dia. Kita tunjuk effort kita nak dekat dia, nak bagi dia bukti, lepas tu baru kita cari duit. Alhamdulillah dipermudahkan juga, tapi ada juga ujian dia. Contoh ujiannya. Contoh ujian dia, semua orang tahu lah kalau kita nak menikah ni ataupun nak bertunang, ujian dia adalah kewangan lah sebenarnya. Duit je sebenarnya. Mostly kewangan lah. Menjadi duit lah sebenarnya. Benda lain tak ada pun. Kalau benda-benda gaduh tu biasa lah. Nama lagi dalam masa bertunang ujian dia. So kalau kewangan tu macam dari struggle, jadi macam Fatih pernah tahu yang macam kereta sulung banyak problem. Lepas tu banyak keluarkan duit untuk kereta. Okey, pada masa sama tahun 2023 adalah tahun yang ada gembira, ada yang sedih. Sebab long tukar enjin 2 kali kereta long, dah menggunakan duit. Pada masa sama tu adalah dalam bertunang nak kumpul duit untuk menikah. So lah kita nak cakap besar-besar pun tak nak, tapi bayangkanlah macam mana rasa dia sedih tu, ujian dia tu. Tapi lah, kita tahu Allah ni dia tak uji kalau luar kemampuan. Macam tu. So kat situ sulung struggle nak cari duit je lah kan. Betul. Maksudnya kalau gaduh-gaduh tu, dari gaduh segi macam mana dengan Tia? Gaduh macam ada pasal ex ke ataupun gaduh? Banyak kan gaduh itu adalah gaduh salah faham je sebenarnya. Macam tu je, tak ada yang lebih-lebih pun. Sebab biasalah, sama je, kau pun tengah bertunang sekarang. Kalau kau gaduh, kau gaduh apa? Benda-benda kecil je sebenarnya. Betul tak? Sama je aku pun. Kalau kau orang tanya Isya ke, tanya Syarul ke, tanya Boy, sama je, gaduh benda kecil je. Benda besar tak ada pun sebenarnya. So kalau macam contoh, kalau macam sulung ada masalah dengan family Tia kan, masa dugaan tunang tu, apa sulung akan buat time tu? Masalah dengan family Tia? Contoh macam tiba-tiba family Tia kata nak tukar tarikh ataupun nak tukar hantaran, tiba-tiba dah dapat dah, tiba-tiba dia up lagi. Contoh gitu. Kalau soal hantaran tu tak ada masalah. Kalau soal tukar tarikh tu adalah kita tukar tarikh tu okey je, sebab family Tia pun jenis yang kata boleh buat bincang. Lepas tu family dia pun jenis yang ikut juga. So tak ada masalah lah. Bagi dia, kalau situasi tukar tarikh tu, nak tukar tarikh tu sebab apa? Kalau benda tu adalah benda penting juga, so kita abaikanlah tarikh yang kita nak. Faham tak? Mungkin itu lebih afdal, lebih cepat ke macam mana. Macam tu. So kalau kita gaduh bersama kan, lepas tu kita laki ke patut fit dengan tunang kita, atau kita yang kena sama-sama mengalah? Dia macam ni, tengok atas salah. Tengok atas salah tu. Tengok atas salah dulu. Bagi aku, ni aku jujur aku cakap. Kalau aku dengan Tia, contohlah aku salah, aku nak minta maaf. Kalau Tia salah, Tia kena minta maaf. Lagi satu, aku ajar Tia ni, kalau dia salah, dia perlu minta maaf. Perempuan di luar sana kan jenis macam ego sikit. Betul tak? Jenis yang kena pujuk. Betul, kita ada masa kita nak pujuk. Betul tak? Tapi tengok atas masalah tu besar ke tak. Bagi aku lah. So kalau nak contoh macam Aiman kan, dia nak kahwin nanti, so duit patut saving tu untuk kahwin saja pun, untuk lepas kahwin juga ke dua-dua sekali kena saving tu bagi sulung? Sebab kan lepas nikah takkan kita nak duduk asing-asing, betul tak? So nak duduk sekali, rumah pun kena cari yang selesa. Nasihat untuk Aiman lah, saving untuk nikah berapa, saving untuk rumah berapa? Aku nasihat untuk Aiman lah. Sebab apa? Sebab kau kan kerja dengan AI. So kalau kau kahwin nanti pun kau tetap dengan AI kan, betul tak? Aku tak tahu lah tu. Ya betul, kau duduk AI tapi, juga. Bagi aku yang lebih afdal, kumpul dulu. Nikah mestilah kena kumpul dah. Nak nikah kita tak jadi kahwin nanti. Itulah, tak jadi kahwin nanti. Lepas kahwin mesti ada juga sebab dia, sebab tu orang cakap, orang tua cakap macam saya cakap tadi, orang tua dulu dia tak kisah pun benda antara ni, janji kita tunaikan yang wajib. Ya betul. Contoh macam cara nikah tu, benda yang wajib tu tak ada hantaran apa semua, tapi memudahkan ikut syarat Islam. Faham tak? Sebab tu lah bagi aku setuju dengan syarat kat tu. Sekarang ni ramai keluarga yang macam jual harga hantaran tu. Sebab dia cakap nak tengok effort kita sebenarnya, tapi dia tak fikir lepas nikah tu
anak dia nak makan apa. Betul tak? Dah jadi isteri orang ke suami orang pun dah banyak fikir apa semua, tak risiko tanggungjawab tu banyak. Sebab tu kalau boleh hantaran tu biasa-biasa ikut kemampuan lelaki ke, ikut bincang macam mana benda tu. Janji dua-dua puas hati bagi aku. So thank you Sulong, nasihat yang best. Hati rasa feel better sebab kita dengar nasihat yang kita nak tahu dan orang boleh bagi pendapat yang okey. So kita pergi ke orang yang last. Let's go. So kita ada yang terakhir iaitu kakak saya Isha. Isha, oh bye, thank you. Aku balik. Okay, thank you. So Isha, macam mu ke? Berapa lama mu tunang dengan Yazid? Aku tunai hujung bulan 8. Hujung bulan 8. Oh, sudahlah Yazid. Bulan 8 lepas tu kahwin awal bulan 1. 5 bulan lah tu. Dalam 5 bulan. So aku pernah duduk dengan Isha kan. Kita pernah duduk sekali apa semua. Aku tahu cerita-cerita gini. So aku nak tanya juga sebab aku lepas tu tak ada duduk dengan Isha, dah tak ada dah duduk sekali sebab Isha dah pindah rumah. So apa dugaanmu masa dengan Yazid dulu? Masa tunai lah. Masa tunai. Okay, Alhamdulillah time tunai tu kita tak ada ujian bertunang macam royak. Kalau tunai ni sebab kita darah manis banyaklah ujian mari ke apa semua. So bagi aku, bagi kita orang anggap tak ada ujian sebab macam aku yang sama-sama, aku yang Fira, aku yang Seseni apa semua. Kalau gaduh ni, kita tunai pun kita gaduh. Faham tak? Kita kahwin pun kita gaduh. So bila tunai tu, bila kita gaduh sikit je, aku tak jadikan benda tu sebagai ujian. Faham tak? Aku tak siap macam betul lah ujian bertunai ke apa. Mungkin kalau ada benda-benda tak elok, contohnya macam ada orang ketiga apa semua, mungkin aku akan guna benda tu macam ujian bertunang apa semua kan. Tapi ni benda yang macam simple-simple, benda-benda kecil gitu, aku tak anggap dia ujian. Maksudnya aku tak anggap ujian bertunang, aku just anggap normal tu sebab hidup kita mesti ada benda. Takkan kita nak senang semua, mesti ada susah dia apa semua. Kita orang ada je gaduh, tapi tak adalah gaduh yang sampai perlu macam aku gaduh ni ke apa semua. Just gaduh macam gaduh, contoh lah, gaduh tak tahu nak makan mana. Contoh dia gaduh benda-benda yang kecil gitu je lah. So macam kita orang anggap tak apalah benda tu, tak ada apa pun. So kita sebagai perempuan ni, adakah duit hantaran tu kita perlu kongsi sama-sama ataupun pihak lelaki je perlu cari duit tu? Bagi pendapatmu lah. Okay, ni aku cerita aku sendiri. Macam Isha, duit hantaran tak ada share apa pun sebab aku anggap tu tanggungjawab lelaki lah. Tapi kalau macam duit kenduri apa semua, yang tu Isha tolong. Maksudnya macam duit majlis apa semua, yang tu Isha memang aku tak harap 1% pun koyo. Sebab aku tahu aku kerja, mungkin sebab kita kerja kot, ia jadi automatik. Tak apalah, tak perlu ke. Dia bukan tak perlukan, dia macam aku tak senyum dia. Sebab bila kita nak kahwin ni, dia dua-dua pihak dia kena give and take. Dia kena dua-dua kena ada rasa tanggungjawab tu. Bukan okey nak kahwin mula kena bayar apa semua. Dia mungkin ada, tak tahulah, bagi aku lah, sebab saya tak sanggup nak tengok dia susah-susah ke. Walaupun dia selalu je cakap macam Yazid, time nak tunai, sebelum tunai tu dia ada oyak, dia tak cukup duit nak kahwin apa semua. Tapi aku yang push dia. Aku bukan push macam nak kahwin juga, tak, aku push cara tak apa sempat. Dia tak ada duit ni, tapi Isha dia tak apa, sempat Isha seumur macam aku seumur, yakinkan dia. Kita ni sebagai puai, kita kena yakinkan dia. Bila tak ada duit, kita tak apa, sempat. Rezeki Allah tu ada untuk orang nak tunai, untuk orang nak nikah. Kita nak benda boleh, pakai ada benda jadi. Walaupun kita nak main mana, ajaib mana, dia memang akan ada. Kita doa lah yang baik-baik, asal kita usaha. Jangan kita sekadar tak apa, adalah tu rezeki, tapi tak buat kerja. Tak guna juga. So, lepas tu kalau macam contohlah macam family aku macam family aku nak bulan ini, tapi Aiman nak bulan itu. So bila macam gitu aku fikir macam sempat ke Aiman nak cari duit sebab dia kena tunggu bonus dia, gaji dia sebulan pun tak seberapa. So aku fikir aku nak tolong dia ke ataupun aku nak bagi dia sorang-sorang macam gitu. Kalau bagi aku, kita sebagai puai, bila kita tengok dapat anak kita dah susah ni nak cari duit apa semua, tapi still tak dapat sebab kadang-kadang mungkin kita kan puai, lepas tu kerja kita beza dengan dia orang. Contoh kita buat YouTube, mungkin kita akan dapat duit tu
dalam masa yang singkat. Faham tak? Contoh ni, kita nak dapat 10,000 dalam masa sebulan tu betul je ke? Kita boleh buat review. Review pun kita buat 2-3 kali review dah dapat hampir. Faham tak? Tu paling review yang betul tak aku ya. Betul. Tapi kalau dia orang kan kerja makan gaji. Betul. Macam Yazid, sama macam Yazid. Dia kerja bank. So memang gaji dah tetap, bulan-bulan akan dapat ni. Kerja lah banyak mana pun mu akan dapat tu je. So dia dah usaha tapi dah memang tu je gaji dia. Tu bukan salah dia bagi aku. Dia dah usaha sehabis baik dan kita ni sebagai puan kita patut tolong. Melainkan dia tak ada sikit pun usaha untuk nak cari duit lebih. Hak tu memang nampak dah red flag dia memang mu ni nak apa kita tengok kita belah. Tapi ni lelaki dah pernah, kamu pun tahu kan yang kerja naik motor. Mungkin kalau macam aku, Yazid dia pergi kerja pun naik motor. So bila aku tengok semua tu macam mestinya dia. Lepas tu dia kerja pula dari pagi sampai malam, kadang-kadang shift. Tapi still ada masa aku duit dapat gaji banyak tu je. Dia banyak juga tapi dia tak semudah kita untuk dapat betul. duit tu. So macam lepas mu nikah ni kan, dugaan lepas kahwin tu apa? Jujur aku Alhamdulillah lepas kahwin ni, walaupun aku rasa macam kita kan sebab kahwin kan mesti banyak dah kita spend apa semua, tapi dia under budget lagi. Dia tak adalah macam tu lebih budget ke apa, tak ada. Tapi Alhamdulillah lepas kahwin ni kita rasa tahu macam lega. Bila mu dah kahwin tu, mu tengah akad nikah, mu lepas je akad nikah, mu rasa pun mu akan rasa leganya. Faham tak? Aku rasa aku leganya boleh tolong suami aku. Sebelum ni kita kena tengok ya mesti partner kita ke oyak tak cukup duit lagi ni. Kalau dia tak oyak pun kita boleh nampak. Sebab lelaki ni dia tak akan direct dengan kita. Kadang-kadang dia malu, dia takut kita ni negatif macam mengeluh kau yang nak ngadu. Sometimes kita kena dengar apa luahan dia dari segi duit ke apa semua tu bagi aku lah. Tak tahulah kalau macam orang-orang lain kat luar sana yang dah makan garam dulu, dia macam faham tak? Bagi aku apa-apa pun keadaan aku try untuk faham aku punya partner gitu. Macam family aku nak Aiman kahwin awal, tapi Aiman fikir macam dia nak, bukanlah sebab dia takut, sebab banyak komitmen dia sebab dia ada rumah kat sana, nak bayar duit rumah, lepas tu nak bayar duit kereta. Aku pula sebagai partner dia, YouTube aku pun sekarang dah tak sebanyak view macam dulu. So aku macam aku takut aku nak kahwin ni, tapi aku takut dia tak cukup. Tak perasaan takut dia tak cukup, macam mana nak kahwin, macam mana nak kahwin. Lepas tu rumah lagi dia fikir, lepas kahwin nak duduk mana, rumah tak ada. Aku fikir gitu, aku jadi takut. Tak apalah kalau macam dia tak ada apa pun, rasa aku semu dah ada niat untuk ke jalan yang halal. Tapi masa aku nak kahwin tu, aku pun saving aku tak banyak juga. Ada je tapi aku dah hasilkan siap-siap. Saving aku betul-betul aku tak boleh guna. Maknanya aku memang tak boleh guna. Kalau in case lepas kahwin, contohlah kalau kereta aku rosak, aku memang tu untuk duit saving yang tak boleh guna tu. Mu memang kena betul-betul pandai manage duit. Mu jangan guna semua. Kalau contohlah duitmu, contoh aku contoh duitmu ada 1,000 dalam bank. Ni contoh. Contoh ada 1,000 dalam bank. Lepas tu inilah kita bagi 10,000 lah. Contoh duitmu ada 10,000 dalam bank. Tadi aku dengar mu tanya sulung ke Syarul, mu tanya kita patut guna habis ke kita patut guna separuh-separuh. Waktu kalau mu guna habis duit saving mu, maknanya mu akan dapat masalah lepas mu kahwin. Sebab mu dah guna semua dah saving mu. Macam mana pun bagi aku, bila macam contoh 10,000 kan, mu dah manage dah biar jadi separuh-separuh, separuh untuk saving mu and separuh untuk kahwin. And separuh untuk kahwin tu mu jangan guna semua juga. Dalam masa sama mu try, dia akan ada rezeki tiba-tiba datang. Macam aku itu banyak je aku lagi lah. Aku tak tahu aku cerita ke dok, tapi aku pernah dapat satu job ni tapi aku tak dapat payment. Apa yang jadi, macam rasa mu tak ada duit, dia akan benda lain. Bila macam aku ni buat tarik dengan aku, tapi aku dapat banyak lagi. Faham tak? Dia akan ada benda yang baik mai ke kita. Tapi itulah gitu. Kita ni walaupun kita duit banyak mana pun apa semua, tapi kalau macam kita tak dapat hak kita,
Lepas tu dengan tarikh kita nak kahwin, saya terpaksa cerita sebab time tu saya nak kahwin. Aku pun ada tanya juga. Pasal sebelum ni saya pun pernah YouTube kena hack. Time tu duit pun banyak juga, kena tutup 2 kali. Tapi saya anggap benda tu tak apalah. Tapi bila saya sabar gini, dengan dulu saya tak boleh dapat kereta lagi, kan aku kan susah juga dapat kereta dulu kan, macam lama juga banding orang lain. Tapi bila saya sabar, rupanya aku rasa ni kot lepas kahwin ni, tak nak kahwin, benda baik. Aku alami, macam aku dah alami benda-benda yang menyakitkan aku lah, bagi aku macam benda yang Susah kan. macam taik lah macam gitu. Tapi Alhamdulillah bila aku reda dengan apa yang jadi apa semua, lepas kahwin maknanya betul lah orang yang lepas hujan mesti ada pelangi. So aku rasa hidup aku happy lah ni, walaupun kahwin tu macam majlis aku tak segempak orang lain. Apa macam Aki kat luar sana apa semua contoh lah. Tapi aku happy. Kita kadang-kadang kita kena hidup dengan cara kita sendiri. Walaupun macam royak, bapa muat gini contohlah nanti kan. Bapa mu gini. Tapi mu just ikut je. Kalau royak, tu ni lamanya, mu ikut je. Aku pun ada je royak. Tu ni lama lah apa semua. Mu ikut je. Mu tahu gapo mu nak buat ke hidup mu. Tu je aku nak royak. Sorry saya terpaksa bercerita sebab kadang-kadang kalau bak duit ni, kalau macam contoh saya saing, dia fikir bak duit, saya macam saya nak bagi tahu lah sebab duit tu dia jangan jadikan benda tu stres untukmu. Faham tak? Dia memang akan ada. Saya tak tahu nak ayat gana tapi akan ada. Macam Yazid pun dia tak cukup duit apa semua. Tapi bila saya seumur yakinkan dia, tak apa, nanti one day akan ada duit. Macam tiba-tiba dia dapat show yang lepas kahwin tu. Dia macam tiba-tiba mana tahu Aiman dengan mu nanti akan dapat review. InsyaAllah. Faham tak? Yang boleh tolong mu top-up. And dalam masa yang sama aku nak nasihat kau mula. Macam aku nasihat kau diri aku sendiri sebab aku kan dulu jenis yang boros. Aku jenis beli perfume, boring-boring beli apa semua. Tapi bila dah nak kahwin dan lepas sunah apa semua tu, saya boros lagi. Tapi saya macam hadkan sikit Limit limit lah. Saya limitkan benda tu jangan terlampau boros, ikut hati apa semua. Sebab saya tahu ada problem di depan hari. Apapun kita as perempuan kena selalu support partner kita. Sebab lelaki ni dia tak ada orang lain dah nak support dia. Maksudnya kalau dia nak dia nak mengadu ke mak ayah dia, lagi-lagi dia tak sing ngadu sebab orang yang jaga dia dari kecil. Tapi dia nak oyak benda hok dah. Mesti dia orang lagi sedih. So kita ni sebagai perempuan yang kena selalu support dia, yakinkan dia, kalau boleh tolong kita tolong. Sebab kita pun macam moyak pasal view. Mungkin view mu macam aku itu rendah juga. Tapi mungkin dia macam akan ada, mana tahu lepas tunang ni view mu okey, mu buat dengan Aiman apa semua. Kita tak tahu. Itulah. Mu pun jangan down apa semua tu. Gitulah. Cuma aku fikir sebab ni permulaan aku baru tunang beberapa hari ni. Cuma Aiman selalu macam fikir, dia cakap dia selalu yang ini dengan aku, tak dah nak simpan duit cukup ke sebab aku duk mikir macam family kat Brenda nak datang. So makin banyak aku punya pengeluaran duit tu. Aiman nak keluarkan duit tu banyak sebab family aku kat sana memang besar. Cuma nak datang sini. So aku macam rasa bersalah sebab kalau aku buat kecil, orang dah cakap tak cukup duit lah tu, sebab tu buat kecil. Bila aku buat besar, banyak pula bajet aku kena keluarkan. Begitulah duk mikir gano ni. Sebab tu kita kena balik semula macam apa yang Adi. Kita kena ikut diri kita. Kita jangan dengar gapo nak oyak. Aku pun, kamu tanya aku, banyak je benar. Tapi aku ni senang je. Kau gimana aku? Kalau mu nak grand-grand, mu nak hok comel-comel, mu beli duit kat aku beli buat. Tapi kalau aku jadi buat tu duit itu, mu nak komplain, gimana aku? Sebab aku tak minta sikit pun duit ni. Tapi sorry lah sebab saya memang jadi gitu. Bukan tak saya dengar kata orang, tapi sometimes orang ni dia lagi downkan diri kita. Dia tak tahu. Kalau contoh kita tak ada bajet banyak, dah tu apa nikah? Nikah tu benda halal. Faham tak? Dia macam dia lagi nak menghalangkan kita untuk kahwin lah. Dia macam betul tanggungjawab lepas nikah lagi besar. Tapi salah ke kita nak halalkan benda tu? Betul tak?
So thank you Syah. Sebab saya pun perempuan, so saya tanya sebab Fira dah balik, Manis pun dah balik, so tinggal Isya seorang je. So saya tanya pendapat dia sebab dia pun perempuan, saya perempuan, so nak tahu apa dia punya explore bila dah tunang ni, apa dugaan dia. So thank you so much Syah. So itu saja untuk konten hari ni, kita jumpa pada next content. Bye bye. Assalamualaikum.